Okey, tajuk kita yang kedua hari ini ialah anwa' ilmu hadis, iaitu jenis-jenis ilmu. Okey, yang pertama, al-ilmu indal mantiqah, ilmu mengikut ahli mantik. Huwa mutlaqul idrak, ilmu ialah pengetahuan yang umum. Qidul ilmi bil hadis hatta yakhruj ilmu Allah Ta'ala li'annahu munazzihu 'anil ittisaf bit tasawwur aw at-tasdiq li'annahu qadim. Ilmu dikaitkan dengan sifat bersifat baharu supaya tidak termasuk dalam perbahasan ilmu ini ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ianya suci dari bersifat dengan tasawur atau tasdik kerana ianya adalah qadim. Okey, maksud kat sini ialah setiap ilmu yang ada dekat dunia ni adalah bersifat baharu, termasuklah ilmu matematik, ilmu sains, ilmu geografi. Semua ilmu yang ada kat dunia ni adalah ilmu baru, termasuk juga ilmu mantik, kecuali ilmu Allah kerana ilmu Allah bersifat qadim, iaitu sedia ada. Ilmu Allah tidak termasuk dengan sifat-sifat yang baru. Faham tak? Okay, faham kan semua? Mengetahui sesuatu iaitu dapat gambaran sesuatu benda tanpa apa-apa penetapan, sama ada menetapkan atau menafikan. Ini bermaksud mana-mana pengetahuan yang tidak ada sebarang penetapan adalah dianggap sebagai tasawur, yakni gambaran. Contohnya Abdullah, ilmuwan Al-Azhar, kuda adalah tasawur kerana tidak ada apa-apa penetapan. Okey, maksudnya kat sini tasawur adalah gambaran kan. Jadi tasawur ni mufrad. Mufrad maksudnya macam contohnya contoh dia bagi adalah Abdullah dekat sini. Abdullah ni adalah nama. Okey, kalau kita pisahkan perkataan Abdullah, Abdu bermaksud hamba, manakala Allah bermaksud nama Allah lah kan. Okey, jadi bila kita gabungkan Abdullah jadi hamba Allah, dekat sini maksud dia bukan hamba Allah, tapi dekat sini lebih kepada nama orang tu Abdullah. Faham tak? Okey, macam mana? Okey, tasawur ni sebenarnya dia lebih kepada gambaran. Jadi untuk tasawur ni dia ada satu perkataan saja. Maksudnya kalau Abdullah, dia membawa makna nama khas dua-dua. Abdullah bukan dia maksud hamba Allah. Kalau hamba Allah tu kan dia macam nama am kan. Kita gelar diri kita sebagai hamba Allah. Tetapi Abdullah kat sini bermaksud nama orang. Faham tak? Dia nama khas campur nama khas. Jadi Abdullah. Sekejap, macam mana nak terangkan? Dia tak ada khabar. Kalau tasawur ni dia mubtada, dia just satu perkataan, dia ada subjek je. Dia tak ada dia punya predikat. Dia punya tu just subjek, predikat dia tak ada. Kalau tasdik dia lebih kepada dia ada ayat lengkap, ada subjek dengan predikat. Kalau tasawur dia hanya satu perkataan saja. Ataupun kalau dua perkataan macam Alam Azhar, Alam Azhar tu dia merujuk kepada ilmuwan Azhar, bukan bumi Azhar macam tu. Dia lebih kepada Alam Azhar tu macam gelaran lah, lebih kurang macam tu. Okey, contoh yang lain macam Muhammad kan. Muhammad ni kalau kita pisahkan perkataan mim, ha, mim, dal, setiap huruf tu dia tak membawa perkataan. Kalau biasa kan Muhammad maksudnya yang terpuji. Bila kita pisahkan mim, ha, mim, dal, dia tak akan bawa maksud yang terpuji. Tak ada. Dia mim, just mim, ha, mim, dal. Dia huruf je kalau kita pisahkan perkataan Muhammad tu. Sebab tu dia tasawur. Sebab dia tak membawa makna yang lain. Dia just macam dia lebih kepada nama khas lah kalau tasawur. Ataupun kalau kita sekali pandang je kita dah tahu itu tasawur.
Maksudnya sabit au nafi itu, maksudnya kalau tasawur ni dia tak ada penetapan ataupun penafian. Maksudnya ayat dia just satu perkataan, kita tak tetapkan dia ataupun kita tak nafikan perkataan tu. Macam Abdullah. Abdullah apa, kita tak nafikan perkataan Abdullah atau kita tak tetapkan perkataan Abdullah tu. Sebab dia just subjek, dia tak ada penerangan dia lagi. Dia hanya lebih kepada objek lah tasawur ni. Tasawur ni dia lebih kepada objek, jadi dia tak ada dia punya penerangan. So sebab tu dia mubtada saja dan dia tiada penetapan ataupun penafian. Kita tak nafikan perkataan tu dan kita tak tetapkan pula perkataan tu. Okay, faham tak setakat ni? Ke ada lagi yang tak faham? Ataupun contoh lain dia kuda. Kuda tu apa? Dia tak bagi tahu kuda tu apa. Dia cuma cakap kuda. So itu tasawur. Kita kalau dia cakap kuda je kita dah faham itu tasawur. Kita dah, bila dia cakap kuda je kita dah dapat gambarkan. Oh, kuda haiwan dia ada rambut dekat situ, dia macam lembu sikit. Macam tu lah. Okay. Yang seterusnya Qadiyah. Qadiyah ni Muhammad alim. Muhammad seorang yang berilmu. Ayat Muhammad seorang yang berilmu ni dia mengandungi haza qadiyah tamshil ala mahkum alaih, yakni mahkum alaih itu Muhammad, mahkum bih alim. Okey, mahkum alaih adalah Muhammad. Yang kedua mahkum bih seorang yang berilmu. Dan yang ketiga ialah nasabatu kalamiyah, nasbatul ilmi li Muhammad. Hubungan maksud ayat nisbah ilmu kepada Muhammad. Yang keempat, wuku' hazihi nasabah atau adamu wuku'iha, berlakunya hubungan maksud ayat ini atau tidak berlaku. Ini lebih kepada tasdik. Tasdik dia ada dua. Tasdik yang pertama indah hukama, lagi satu indah Imam Razi. Okey, kalau yang ni dia lebih kepada Imam Razi punya takrif tasdik. Okay, mahkum alaih ni kiranya ayat ni dah kira lengkap lah sebab dia Muhammad alim. Muhammad seorang yang berilmu. Okay, kalau kita Muhammad je dia tasawur, kalau dia ada penerangan dia Muhammad alim. Muhammad yang berilmu dia dah termasuk kepada tasdik. Faham tak? So kalau alim tu disandarkan kepada Muhammad. Alim tu adalah penerangan kepada Muhammad. Muhammad ni dia nak kata Muhammad ni seorang yang berilmu. Jadi dia letak alim. Ataupun dia boleh letak Muhammad arif, Muhammad mengetahui. Jadi untuk tasdik ni kita kena ada dua ayat ataupun dia punya subjek tu ada penerangan. Itu tasdik. So Muhammad seorang yang berilmu, ada kaitan antara nama Muhammad dengan ilmu tu. Muhammad seorang yang berilmu. Ataupun contoh lainnya rumah. Rumah, kalau rumah sahaja dia tasawur. Kalau rumah itu besar ataupun cantik, kita menerangkan tentang rumah tu. Jadi bila kita terangkan rumah tu, dia dah termasuk kepada tasdik sebab dia ada penerangan dia lah. Ataupun predikat. Okay, semua faham kan setakat ni? Okay, dan seterusnya tasdik. Makna tasdik indah hukama. Tasdik adalah mengetahui hubungan makna sesuatu perkataan itu benar atau sama ada mengetahui hubungan makna sesuatu perkataan itu benar-benar berlaku atau tidak. Walakin bisyarti idrakul mahkum alaih wa huwa Muhammad fil misal sabiq wal mahkum bi wa huwa alim wa idrakun nasabatil kalamiyah wa hiya nasabatul ilmu li Muhammad. Tetapi dengan syarat mengetahui mahkum alaih subjek contoh seperti perkataan Muhammad dan mahkum bi predikat seperti contoh yang berilmu serta hubungan makna sesuatu perkataan dengan perkataan lain.
Seperti contoh nisbah ilmu kepada Muhammad. Okey. Yang ni macam saya cakap tadi itulah. Dia ada hubungan antara perkataan Muhammad tu dengan ilmu. Jadi Muhammad tu dia ada ilmu tu menerangkan tentang sifat Muhammad ni, iaitu Muhammad ni seorang yang berilmu. Okey, untuk yang makna tasdik indah hukumat ni, dia tasdik ni untuk mengetahui perkataan tu dia ada kaitan ataupun tidak, dia berlaku ataupun tidak. Maksudnya dia nak kata Muhammad ni seorang yang berilmu ataupun tidak. Ataupun contoh lainnya, Ali laisa bimusafir, Ali tidak bermusafir, dia ada satu cerita je. Jadi kita nak tahu apa dia punya cerita ni berlaku ataupun tidak secara realitinya sebenarnya. Jadi dia tak ada, itulah dinamakan tasdik. Kita nak tetapkan sama ada cerita tu berlaku ataupun tidak. Faham tak ke tak faham? Okey. Tasdik inda hukama basit li'annahu ibarati inda idraki an-nasabati waqi'ah aw laysa biwaqi'ah. Amma idrakul mahkum alaih wa mahkum bi wa nasabatul kalamiyah fahiya syurut tasdik la ajza lahu. Mengikut mazhab ahli pujangga, tasdik ialah ayat mudah, mempunyai satu unsur kerana ia adalah ungkapan tentang mengetahui perkara berlakunya hubungan maksud ayat tersebut atau tidak berlaku. Maksudnya kat sini macam tadi, dia nak kita kita tahu hubungan Muhammad ni betul ke seorang penyair ataupun Muhammad ni seorang penulis. So dia just, kalau mengikut mazhab pujangga ni, dia just nak tahu Muhammad ni seorang yang penyair ataupun seorang yang penulis ataupun seorang guru. Dia macam tu lah. Okey, untuk yang mazhab tasdik indah ta'rif tu, mengikut yang kalau mazhab hukamat ni dia ada dua, iaitu tasdik basit indah mazhab hukamat. Lepas tu lagi satu, dia nak tahu benda ni berlaku ataupun tidak. Kalau yang seterusnya pula, kalau yang menurut tasdik indah Imam Fakhrul Razi, huwa ibarat an idraki mahkum alaih wa idraku mahkum bi wa idraku nasabatil kalamiyah wa idraku nasabati waqi'ah aw laysa biwaqi'ah. Mislu Muhammad syair, fahuwa ibaratu anil idrakat al-arba'ah wa kullu idrak minha juz'u minhu. At-tasdik inda Razi murakkab, at-tasdik inda hukamat basit. Okey. Yang ni mengikut mazhab Imam Razi, tasdik ialah mengetahui mahkum alaih, mengetahui mahkum bi, mengetahui nisbah hukum dan mengetahui nisbah ayat sama ada benar-benar berlaku ataupun tidak. Okey, maksud mahkum alaih kat sini ialah, tengok yang bawah tu, mauduk. Mahkum alaih sama dengan, maksud seertinya adalah mauduk, iaitu subjek lah. Persoalan utama yang hendak dijelaskan mengenai macam Muhammad. Persoalan tentang Muhammad. Muhammad ni apa? Muhammad ni siapa? Jadi mahkum bih ni mainkan peranan, dia adalah mahkum ni ini mahmul, iaitu objek ataupun predikat ataupun pengkhabaran tentang sesuatu benda. Jadi mahkum bih ni memainkan peranan penting menerangkan tentang mahkum alaih ni. Yang nisbah hukum ni pula rabitah ataupun perkataan yang menjadi penghubung di antara maudud dengan mahmul. Macam contoh Ali laisa bimusafir. Laisa tu dia punya penghubung ataupun rabitah dia. Okey. Tasdik inda Razi murakkab. Tasdik mengikut cendekiawan ialah ayat mudah mempunyai satu unsur. Tasdik mengikut Imam Razi ialah ayat yang mempunyai beberapa unsur. Maksudnya, kalau yang tasdik ni kan ada dua pandangan menurut Indah Pujangga dan satu menurut Imam Razi. Kalau menurut Pujangga ni, dia tak perlu ikut urutan. Maksudnya dia tak perlu ada lengkap semua tu. Iaitu mahkum alaih, mahkum bi, mahkum alaih yang pertama. Yang kedua mahkum bi,
Yang ketiga, idraku nasabati kalamiyah. Yang keempat, idraku nasabati waqi'ah aw laysa biwaqi'ah. Okay, indah hukumat ini dia tak perlu ada semua ni. Maksudnya dia tak perlu ada keempat-empat ciri-ciri ni. Tapi kalau indah Fakhrul Razi ni dia kena ada empat-empat benda ni. Iaitu dalam ayat tu mesti ada mahkum alaih, subjek. Dia kena ada mahkum bih, predikat. Dia kena ada nasabati kalamiyah, benda tu berlaku ataupun tidak. Dan idrakun nasabati waqi'ah aw laysa biwaqi'ah. Jadi perbezaan untuk hukumat dengan Imam Razi ni, kalau hukumat dia basit, kalau Indah Razi dia murakab, dia mesti ada empat jenis ni. Faham tak ke tak faham? Laju sangat ke? So nanti kan kalau dia tanya, kalau kat exam untuk yang tasdik indah hukumat dengan tasdik indah Imam Fakhrul Razi, dia akan tanya perbezaan tasdik antara mazhab hukumat dengan mazhab Imam Razi. Okay, kalau kalau indah hukumat, makna basit yang pertama adalah perkara yang perlu ada untuk tasdik indah hukumat ni adalah yang pertama, tasdik basit indah mazhab hukumat. Yang kedua, tasdik ni dia tidak berjuzuk indah mazhab hukumat. Maksudnya dia tak perlu tersusun ataupun tak perlu ada empat kriteria ni lah. Tapi kalau untuk Imam Razi ni, dia kena ada empat tu. Dia kena, kalau Imam Razi jawapan dia yang pertama, tasdik inda Imam Razi wa huwa murakkab. Yang kedua adalah maudu' wa mahmul wa nasabatu kalamiyah wa ajza' inda Imam Razi. Dapat tak yang ni? Dapat tak untuk perbezaan mazhab hukumat dengan mazhab Imam Razi? Kalau mazhab hukumat, lagi sekali saya ulang, kalau mazhab hukumat ni dia adalah basit dan dia tidak perlu berjuzuk, iaitu la ajza' lahu. Dia ada dua, iaitu basit dan la ajza' lahu. Tapi indah Imam Razi dia adalah murakkab, iaitu dia perlu ada maudu', mahmul, nasabati kalamiyah atau ajza' indah Imam Razi. Maksudnya yang untuk Imam Razi tu dia kena ada empat kriteria tu. Okey. Yang seterusnya, taqsimul ilmi inda daruri wan nazari. Ilmu terbahagi kepada nazari, kepada daruri dan nazari. Untuk yang tasawur dan tasdik ni dia ada dua pembahagian, iaitu satu daruri, satu nazari. Asy-syarhu yanqasimul ilmu alladhi huwa tasawur at-tasdik ila daruri wan nazari fatakun al-aqsab arba'ah. Iaitu yang pertama, tasawur daruri, tasdik daruri, tasawur nazari, tasdik nazari. Tasawur nazar, ilmu iaitu tasawur dan tasdik terbahagi kepada nazari dan daruri. Maka ilmu ini terdapat 4 bahagian, iaitu tasawur nazari, tasawur daruri, tasdik nazari, tasdik daruri. Wa ilaika ta'rif kullu tasawur nazari. Tasawur nazari huwa ma yahtaju fi tasawwur ila ta'mul, yakni ila al-fikri wan nazar. Sesuatu yang memerlukan
kepada pemerhatian, iaitu kajian dan penelitian. Al-fardu ayu syakhsu minna yahtaju fi ma'rifatihi li mafhum ma'na insan ila umur ma'lumat yatawassal biha ila hadzal mafhum alladhi kana majhulan ladayhi wa hadhihi al-umur hiya haqiqatuhu allati hiya hayyun natiq fa idza kana ma'lumina lana tawassalna bihima ila tasawwuril insan. Seseorang yang ingin mengetahui maksud manusia memerlukan kepada maklumat yang menyampaikan kepada maksud manusia yang ia belum tahu. Perkara maklumat ini sebenarnya ialah haiwan yang boleh bertutur. Apabila ada kedua-dua maklumat ini, maka kita ketahui gambaran manusia itu. Okey, yang ni kan. Yang ni tasawur nazari ni. Okey, dia ada pembahagian tasawur dan tasdik. Dan dia pecahkan lagi. Tasawur ni dia ada dua, tasawur daruri, tasawur nazari, tasdik daruri dan tasdik nazari. Untuk tasawur nazari ni, dia lebih kepada penelitian dan pengkajian. Maksudnya untuk kita dapat gambaran tentang sesuatu benda tu, kita perlu teliti benda tu, kita perlu kaji. Macam contoh tadi manusia. Manusia ni kalau dalam mantik ni, manusia adalah haiwan. Okey, haiwan ni kalau dalam ilmu mantik, haiwan terbagi kepada dua, iaitu manusia dan haiwan yang pertama maksud dia manusia, haiwan yang kedua maksud dia haiwan lah. Okey, untuk kita tahu maksud haiwan ni yang mana satu, adakah manusia ataupun haiwan, untuk kita tahu haiwan tu membawa maksud manusia, dia ada bagi satu perkataan iaitu an-natiq. Natiq ni bermaksud berkata-kata. Jadi bila kita gabungkan haiwan dan natiq, dia memberi gambaran kepada manusia, iaitu haiwan yang berkata-kata. Dia kat sini haiwan natiq, haiwan yang berkata-kata, bukan bermaksud haiwan tu pandai berkata-kata ataupun haiwan tu boleh bercakap macam kuda, kucing tu semua boleh bercakap. Tapi dia lebih kepada membawa makna haiwan natiq ni memberi gambaran kepada kita bahawa haiwan natiq tu adalah manusia. Iaitu objek, manusia ni adalah objek hidup kan. Jadi manusia ni istimewanya berbanding dengan haiwan lain, dia boleh bercakap. Jadi bila kita kata haiwan natiq, automatik tergambar dekat kefikiran kita haiwan natiq adalah manusia. Sebab manusia je yang boleh bercakap. Haiwan tak boleh bercakap kan. Haiwan dia berbunyi, dia berlari apa sebagainya tak. Jadi bila haiwan natiq ni, dia manusia. Inilah yang kita katakan tasawur nazari. Kita perlu kaji haiwan tu, baru kita dapat maksud natiq tu. Faham tak? Faham tak untuk yang haiwan natiq ni? So, bila kita dapat tahu haiwan natiq ni manusia, jadi sebelum kita tahu, mesti kita tak faham kan haiwan ni apa, haiwan apa. Jadi, bila kita dapat perkataan natiq tu, kita dapat penerangan dia. Haiwan natiq tu berkata-kata. Jadi, bila berkata-kata, manusia saja yang berkata-kata. Okay, sebab tu dia katakan tasawur nazari. Sebab kita perlu kaji tentang haiwan tu. Kita perlu kaji lebih dalam lah. Maksudnya kita perlukan penelitian tentang haiwan tu, baru kita dapat tahu yang sebenarnya maksud dia nak katakan kat sini ialah, maksud yang dia nak gambarkan dekat sini adalah manusia, bukan haiwan. Okey, yang kedua tasawur nazari. Yang tadi tasawur daruri, yang ni jap sana. Okey, okey. Maaf, dia punya ni yang kedua adalah tasawur daruri. Kalau nazari dia perlukan penelitian, kalau daruri dia sebaliknya, dia tak perlu pun penelitian. Contoh dia, wa huwa ma la yahtaju fi tasawur ila fikri wa nazar. Mislu tasawur hararah awil burudah bimujarratil lamsi. Sesuatu yang tidak memerlukan kepada kajian dan penelitian. Contohnya, mengetahui gambaran panas atau sejuk hanyalah dengan melalui sentuhan. Okey, yang ni
Kalau tadi untuk kita faham ataupun untuk kita tahu maksud yang dia nak gambarkan adalah manusia, kita perlu teliti benda tu. Kita perlu teliti maksud dia. Tapi kalau tasawur daruri ni, kita tak perlu teliti pun. Kita macam contoh kalau air panas ataupun air sejuk, kita dah dapat tahu benda tu. Hanya dengan melalui sentuhan kita dapat tahu, kita dapat rasa dia panas dan dia dapat rasa sejuk. Kita tak perlu pun nak teliti, oh air ni dia macam ni, macam ni. Sebab tu dia katakan, kalau air panas ataupun gambaran tentang panas ataupun sejuk, kita tak perlu teliti pun. Kita hanya boleh tahu dengan cara kita tengok ataupun kita rasa. Sebab tu dia katakan sejuk ataupun panas ni sebagai tasawur gambaran. Faham tak yang ni? Panas ataupun sejuk, dia kita boleh tahu melalui sentuhan saja. Kita tak perlu pun kaji lebih-lebih. Ataupun kita tak perlu perkataan lain yang menerangkan tentang al-hararah. Contoh kalau kita bagi al-hararah, kita dah terlintas dekat fikiran kita al-hararah panas. Bila panas, bila kita sentuh dia suam ataupun dia panas. Dia tak perlukan perkataan al-hararah natik ke apa ke. Dia satu perkataan saja kita dah dapat gambaran. Tapi kalau tasawur nazari, dia perlukan dalam dua perkataan macam tu untuk kita faham. Okey. Yang seterusnya, tasdik nazari. Wa ma yatawaqqafu al-hukmu fihi 'ala fikrihi wan nazar. Mislu al-hukmu bihudusil alam yahtaju ila qadaya ma'lumat ta'alluf 'ala hay'ati makhsusah natawassal biha ila ma'rifati hadzal majhul tasdiqi. Mislu al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis yantaj al-ilmu al-alam hadis. Tasdik nazari ni pula dia memerlukan penetapan yang memerlukan pengkajian ataupun penelitian. Contohnya, kita nak tetapkan sesuatu alam itu baharu. Ia memerlukan kepada penyataan-penyataan yang dimaklumi, yang tersusun dalam bentuk yang tertentu, yang boleh menyampaikan kita kepada pengetahuan perkara yang tidak diketahui ketetapannya. Contohnya, alam ini berubah. Setiap yang berubah adalah baru. Hasilnya, alam ini adalah baru. Okey, yang ni macam ni tau. Okey. Tasdik kan macam yang kita tahu, tasdik ni lebih kepada penetapan. Kalau tasawur dia gambaran, tasdik ni penetapan. Jadi untuk tasdik nazari ni, penetapan dia memerlukan pengkajian. Contohnya macam tadi, alam baru. Kita katakan alam ni ataupun dunia ni baru. Apa bukti yang menunjukkan alam ni baru? Buktinya alam ni berubah. Maksudnya macam contoh, kalau dulu banyak gunung ganang, banyak pokok, kurang bangunan, tapi sekarang dah banyak pembangunan, dah banyak kenderaan. Itu membuktikan alam itu berubah. Jadi bila alam itu berubah, dia akan menghasilkan alam ini baru. Sebab daripada alam yang lama, daripada yang bergunung ganang kepada yang banyak bangunan. Jadi bila dari situ kita nampak perubahan daripada tak ada bangunan kepada ada bangunan. Bila dekat sini ada perubahan, kita dapat hasilnya alam ini baru. Ini membuktikan alam ini berubah. Bukti alam berubah tu kita dapat tengoklah kan. Jadi sebab tu dihukumkan alam berubah ini dengan alam baru. Setiap yang berubah pasti ada yang baru. Faham tak yang ni? Semua faham tak yang tasdik nazari ni? Macam kias. Dia kalau tasdik nazari ni, kita perlukan macam urutan susunan. Mula-mula kita kata alam ni berubah. Apa bukti alam ni berubah? Jadi bila
bila bukti alam ni berubah adalah benda tu berubah menjadi benda yang baharu. Hasilnya alam ni adalah baru. Kalau tasdik daruri pula, dia berlawanan. Dia tak perlu pun pengkajian ataupun penelitian macam tasdik nazari tadi. Wala yahtajul hukmu fihi ila fikrihi wan nazar. Mislu al-walad asghar min abihi wal kullu akbar min al-juz'. Sesuatu yang mana penetapan tidak berdasarkan kepada kajian ataupun penelitian. Contohnya, anak itu lebih muda usianya daripada ayahnya. Keseluruhan itu lebih besar daripada sebahagian. Okey, kalau tasdik daruri ni, kita tak perlu pun kaji kenapa anak tu lebih muda ataupun kenapa keseluruhan tu lebih besar daripada sebahagian. Sebab bila kita kata keseluruhan, automatik kita akan terbayang keseluruhan tu mesti lebih banyak daripada sebahagian. Betul? Ataupun kita kata anak mestilah, kalau logik akal kita, anak mestilah lebih kecil daripada bapa. Tak ada jadi anak lebih besar daripada bapa. Sebab bapa lahir dulu daripada anak kan. Jadi sebab tu anak lebih kecil daripada bapa. Jadi bila kita kata al-walad asghar min abihi, kita tak perlu pun kaji kenapa budak tu lebih kecil daripada bapa dia. Sebab kita memang dah tahu bapa lebih lama hidup daripada anak. Kalau macam alam tadi, kita perlu kaji bukti dia yang menunjukkan alam ni baru. Tapi kalau yang anak lebih kecil daripada bapanya ataupun sebahagian lebih kecil daripada keseluruhan, kita dah tahu sebahagian tu memang akan separuh daripada penuh. Penuh adalah satu, sebahagian adalah setengah. Jadi memang kita dah tahu yang setengah tu adalah lebih kecil daripada penuh. Tak pernah ada lagi orang kata anak lebih besar daripada bapa ataupun sebahagian lebih besar daripada keseluruhan. Yang ni faham tak ke tak faham? Okey, faham. Okey, beza untuk tasawur daruri dengan tasdik daruri ni. Tasawur kan dia gambaran. Kalau tasdik dia lebih kepada penetapan ataupun penelitian. Jadi, tasawur ni gambaran panas. Panas kita tahu yang dia panas kan. Kita dapat rasa dengan sentuhan. Tapi kalau tasdik daruri ni, dia lebih kepada penetapan. Kita nak tetapkan tentang sesuatu perkara tu. Contoh kalau macam tadi, anak lebih kecil daripada bapanya. Dia lebih kepada macam ayat lah. Lebih kepada penetapan tentang sesuatu perkara. Kalau gambaran dia kita cakap pasal panas saja. Kalau tasdik ni, dia lebih kepada penetapan hakikat yang memerlukan kepada proses pemikiran dan penelitian untuk mencari kebenaran. Kiranya kalau tasdik tu dia lebih kepada cerita pasal fakta telak. Tapi kalau tasawur ni dia kepada gambaran. Tasdik dia lebih kepada fakta dan tasawur ni dia lebih kepada gambaran. Jadi beza dia adalah kalau tasawur daruri ni dia lebih kepada kita gambarkan tentang benda tu. Kalau tasdik daruri ni dia lebih kepada kan kita teliti tentang fakta tu. Kita teliti fakta tu benar ke tak. Kita nak cari kebenaran lah tentang perkataan ataupun kita nak cari kebenaran tentang ayat anak tu lebih kecil daripada bapa. Faham tak yang ni? Faham lagi ke masih tak faham?
الأمور معلومات التي توصلنا إلى تصور مجهول تسمى قولا شرعا كما تسمى تعريفا ومعرفا. Perkara yang telah dimaklumi yang membantu kita untuk mendapat gambaran tentang sesuatu yang belum diketahui. Bagi ahli mantik dikenali sebagai qaul syarih atau dinamakan juga ta'rif dan ma'ruf. إذا أردنا تصور الفرس علينا أن نفكر في أمور معلومات هي حقيقته وهي حيوان صاهل حيوان جنس صاهل فصل. هذه الأمور المعلومات التي هي حيوان صاهل يطلق عليها قولا شرعا وتعريفا. Apabila kita menggambarkan kuda, kita perlu berfikir tentang perkara sebenar, iaitu binatang yang meringkik. Binatang adalah jins dan meringkik adalah fasal. Perkara yang telah dimaklumi iaitu binatang yang meringkik dipanggil perkara qaul syar'i atau ta'rif dan ta'rif. Okey, dekat bawah ni dia ada dia punya maksud mu'arraf. Pengertian boleh membawa sesuatu untuk mengetahui tentang apa yang belum terbayang di fikiran sebelum ini. Tasawur ni kan gambaran. Jadi mu'arraf ni lebih kepada dia membantu kita memberi pengertian tentang sesuatu yang belum kita dapat gambarkan lagi. Okey, macam contoh dekat sini. Kuda. Kita nak gambarkan kuda. Tapi kita perlu fikir tentang perkara yang sebenar tentang haiwan yang meringkik ni. Kuda ni kan dia berbunyi macam tu kan. Semua tahu bunyi kuda kan. Jadi untuk kita gambarkan kuda ni kita perlu kan perkataan apa? Sahil. Sahil ni haiwan yang meringkik. Perkataan apa? Sahil. Sahil ni haiwan yang meringkik. Jadi haiwan yang meringkik ni adalah kuda. Sebab tasawur ni lebih kepada kita membantu untuk gambarkan kan. Jadi kuda ataupun haiwan ni kan dia banyak jenis kan. Jadi kita perlu untuk dapat gambaran yang lebih tentang haiwan ni. Kalau contohlah dia bagi haiwan. Haiwan ni kan macam saya cakap tadi, haiwan dia ada manusia, ada haiwan. Haiwan tu pula ada banyak lagi. Ada harimau, ada kuda, ada kucing. Jadi untuk kita nak sampai kepada maksud kuda tu, kita kena tahu haiwan sahil. Haiwan yang meringkik. Haiwan yang meringkik ni hanya kuda saja. Haiwan lain tak ada. Kalau harimau dia mengaum. So, bila haiwan sahil dia meringkik, dia termasuk kepada gambaran yang jelas. Faham tak yang ni? Dia kat sini, dia just cuba nak terangkan apa tu tasawur. Iaitu gambaran tentang sesuatu perkara. Dia nak terangkanlah yang tasawur ni merupakan satu gambaran. Sesuatu gambaran tentang sesuatu perkara ataupun macam tadi haiwan tu. Dia nak gambarkan tentang haiwan tu dengan lebih lagi. Dia nak terangkan tentang haiwan tu dengan lebih lagi. Jadi dia nak terperincikan lagi. Dia nak kata tentang kuda. Jadi dia perlukan haiwan sahil, haiwan yang meringkik. Jadi kita dapat gambaran lah bila kata haiwan sahil, dia merupakan kuda. Faham? Kita lebih jelas lah bila haiwan tu ada perkataan ataupun ada penerangan dia sahil tu, kita dapat makna dia dengan lebih jelas, kata-katanya ataupun ayat tu lebih jelas untuk kita faham makna haiwan sahil tu. Okey, yang seterusnya. Al-umur al-ma'lumat allati tawassalna ila ma'rifatil majhul tasdiqi tusamma hujah. Mislu al-mu'min mahbub. Hadha al-hukmu huwa isbatul
للمؤمن يحتاج إلى ترتيب قضايا معلومة تألف على هيئات مخصوصة. توصلنا إلى معرفة هذا المجهول وهو إثبات الحب للمؤمن مثل مؤمن صادق وكل صادق محبوب. إذن المؤمن محبوب. Perkara yang telah dimaklumi yang menyampaikan kita kepada mengetahui perkara yang tidak diketahui ketetapannya. Ini dinamakan hujah. Contoh, orang beriman dikasihi. Ketetapan ini mensabitkan kasih itu untuk orang yang beriman, memerlukan kepada susunan ayat yang dimaklumi untuk menerangkan keadaan tertentu yang menyampaikan kita kepada perkara yang tidak diketahui, iaitu mengatakan kasih untuk orang yang beriman. Contoh, orang beriman adalah orang yang benar. Setiap orang yang benar itu dikasihi. Jadi orang yang beriman itu dikasihi. Ayat ini membantu kita untuk mendapat hujah tentang ayat-ayat ini membantu kita untuk mendapat kepastian tentang menyatakan kasih untuk orang beriman dinamakan sebagai hujah. Okey. Yang ni dia tasdik. Tasdik ni lebih kepada hujah. Kalau tasawur tadi dikatakan lebih kepada gambaran yang jelas. Kalau tasdik ni lebih kepada kan hujah. Sebab tasdik ni kita nak tetapkan tentang sesuatu perkara tu. Jadi kita perlukan hujah yang lebih untuk tetapkan dia, untuk nafikan dia ataupun kita benarkan ayat tu. Kalau macam contoh mukmin ni mahbub. Apa bukti orang yang beriman itu dikasihi? Jadi dia bagi hujah. Mukmin shadiq. Mukmin itu seorang yang benar. Dia bagi hujah mukmin ni mahbub kan. So hujah dia adalah orang yang beriman itu seorang yang benar. Dan setiap orang yang benar mesti dikasihi. Jadi orang yang beriman dikasihi. Maksudnya kat sini, maksudnya orang yang beriman mestilah benar kan. Tak ada orang yang beriman yang menipu. Jadi bila kita berkata benar ataupun kita bersifat dengan sifat yang benar, kita akan dikasihi. Jadi sebab itulah orang yang beriman itu dikasihi. Dia ringkaskan. Kalau yang ni kan dia macam gabungan kan. Mukmin shadiq wa kullu shadiq mahbub. Izan mukmin mahbub. Setiap orang yang beriman dia akan menjadi seorang yang benar, dan setiap orang yang benar dia akan dikasihi. Jadi mukmin, sebab itulah mukmin yang benar itu dikasihi. Kaedah dia sama dengan tasdik nazari. Dia menetapkan tentang ayat ataupun penyataan tu. Kita nak tetapkan benda tu benar ataupun tidak. Benda tu benar ataupun palsu. Kita nak benarkan ayat tu, kita nak benarkan mukmin mahbub ni, mukmin yang orang yang dikasihi ni, orang yang beriman ni dikasihi, ataupun kita nak nafikan orang yang beriman tu dikasihi. Sebab tu dia sediakan hujah. Kenapa orang beriman tu dikasihi? Sebab orang beriman tu dia seorang yang benar. Sebab dia benar, sebab itulah dia dikasihi oleh orang lain. Dia sediakan hujah-hujah untuk kita sampai. Ya, betul. Dia ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra dengan natijah. Yang ni nanti kita akan belajar dekat tasdik yang buku dulu. Yang ni nanti ada kaedah dia untuk kita tetapkan, dia punya cara untuk kita tetapkan ayat itu benar ataupun palsu. Cara kita nak tetapkan ayat tu benar ataupun kita nak nafikan ayat tu. Yang ni nanti kita akan belajar nanti. Sekarang ni dia just pengenalan je lah. Kejap.
Natijah tu dia hasilkan dia punya bukti. Kalau natijah tu yang mukmin mahbub. Kalau hujah tu dia punya yang ni, kullu sadiq mahbub. Natijah bukan hujah. Natijah dia punya hasil ayat tu. Hasil gabungan natijah tu dia hasil mukmin sadiq, mukmin orang yang beriman benar. Dan setiap orang yang benar dikasihi. Yang tu dia punya hujah. Kalau yang mukmin mahbub ni dia lebih kepada natijah, hasil. Sebelum kita nak sampai kepada hasil, kita kena ada dia punya hujah. Kenapa kita katakan orang yang beriman tu dikasihi? Hujah dia sebab orang yang beriman tu dia berkata benar ataupun dia bersifat dengan sifat yang benar, dan setiap yang benar itu dikasihi. Sebab tu dia dapat hasil dia mukmin mahbub. Faham lagi ke? Maka masih ada yang tak faham? Tasawur kita nak, dia lebih kepada gambaran, kita nak gambarkan benda tu, nak gambaran yang lebih jelas. Kalau kita tak dapat gambarkan, kita nak gambaran yang lebih jelas. Kalau tasdik, kita nak tetapkan benda tu benar ataupun salah. Kita nak tetapkan fakta tu betul, perlu ke kita nak hujah-hujah lain untuk kita tetapkan benda tu, ataupun just bila kita cakap, kita bagi pernyataan tu, kita dah tahu benda tu betul, benda tu salah. Kita kena kita kena terima benda tu. Untuk yang tadi tu kan, saya lupa nak bagi tahu. Untuk yang tasdik, buka balik yang tasdik tadi. Ada yang tertinggal. Tasdik inda Razi tu murakab kan? Faham tak maksud murakab kat sini? Dia Alam Azhar tu dia merujuk kepada ilmuwan Azhar, bukan bumi Azhar macam tu. Dia lebih kepada Alam Azhar tu macam gelaran lah, lebih kurang macam tu. Contoh yang lain macam Muhammad kan. Muhammad ni, kalau kita pisahkan perkataan mim, ha, mim, dal, setiap huruf tu dia tak membawa perkataan. Kalau biasa kan Muhammad maksudnya yang terpuji. Bila kita pisahkan mim, ha, mim, dal, dia tak akan bawa maksud yang terpuji. Tak ada. Dia mim, just mim, ha, mim, dal. Dia huruf je kalau kita pisahkan perkataan Muhammad tu. Sebab tu dia tasawur. Sebab dia tak membawa makna yang lain. Dia just macam dia lebih kepada nama khas lah kalau tasawur. Ataupun kalau kita sekali pandang je kita dah tahu itu tasawur. Maksudnya sabit al-nafi tu, maksudnya kalau tasawur ni dia tak ada penetapan ataupun penafian. Maksudnya ayat dia just satu perkataan, kita tak tetapkan dia ataupun kita tak nafikan perkataan tu. Macam Abdullah apa, kita tak nafikan perkataan Abdullah atau kita tak tetapkan perkataan Abdullah tu. Sebab dia just subjek, dia tak ada penerangan dia lagi. Dia hanya lebih kepada objek lah tasawur ni. Tasawur ni dia lebih kepada objek, jadi dia tak ada dia punya penerangan. So sebab tu dia mubtada' saja, dan dia tiada penetapan ataupun penafian. Kita tak nafikan perkataan tu dan kita tak tetapkan pula perkataan tu. Faham tak setakat ni ke ada lagi yang tak faham? Ataupun contoh lain dia kuda.
kuda tu apa? Dia tak bagi tahu kuda tu apa. Dia cuma cakap kuda. So itu tasawur. Kita kalau dia cakap kuda je kita dah faham itu tasawur. Kita dah, bila dia cakap kuda je kita dah dapat gambarkan. Oh, kuda haiwan dia ada rambut dekat situ, dia macam lembu sikit. Macam tu lah. Okay. Yang seterusnya, Qadiyah. Qadiyah ni Muhammad alim. Muhammad seorang yang berilmu. Ayat Muhammad seorang yang berilmu ni, dia mengandungi haza qadiyah tamshil ala mahkum alaih, yakni mahkum alaih itu Muhammad, mahkum bih alim. Okey, mahkum alaih adalah Muhammad. Yang kedua, mahkum bih seorang yang berilmu. Dan yang ketiga ialah nasabatu kalamiyah, nasbatul ilmi li Muhammad. Hubungan maksud ayat nisbah ilmu kepada Muhammad. Yang keempat, wuku' hazihi nasabah atau adamu wuku'iha, berlakunya hubungan maksud ayat ini atau tidak berlaku. Ini lebih kepada tasdik. Tasdik dia ada dua. Tasdik yang pertama indah hukama, lagi satu indah Imam Razi. Okay, kalau yang ni dia lebih kepada Imam Razi punya takrif tasdik. Okay, mahkum alaih ni kiranya ayat ni dah kira lengkap lah sebab dia Muhammad alim. Muhammad seorang yang berilmu. Okay, kalau kita Muhammad je dia tasawur, kalau dia ada penerangan dia Muhammad alim, Muhammad yang berilmu, dia dah termasuk kepada tasdik. Faham tak? So kalau alim tu disandarkan kepada Muhammad. Alim tu adalah penerangan kepada Muhammad. Muhammad ni, dia nak kata Muhammad ni seorang yang berilmu. Jadi dia letak alim. Ataupun dia boleh letak Muhammad arif, Muhammad mengetahui. Jadi untuk tasdik ni kita kena ada dua ayat ataupun dia punya subjek tu ada penerangan. Itu tasdik. So Muhammad seorang yang berilmu, ada kaitan antara nama Muhammad dengan ilmu tu. Muhammad seorang yang berilmu. Ataupun contoh lainnya rumah. Rumah, kalau rumah sahaja dia tasawur. Kalau rumah itu besar ataupun cantik, kita menerangkan tentang rumah tu. Jadi bila kita terangkan rumah tu, dia dah termasuk kepada tasdik sebab dia ada penerangan dia lah. Ataupun predikat. Okay, semua faham kan setakat ni? Okay, dan seterusnya tasdik. Makna tasdik indah hukama. Tasdik adalah mengikut mazhab ahli pujangga, wal hukmu wa huwa idrak an-nasabati waqi'ah aw laysa biwaqi'ah. Tasdik adalah penetapan, iaitu mengetahui hubungan makna sesuatu perkataan itu benar atau sama ada mengetahui hubungan makna sesuatu perkataan itu benar-benar berlaku atau tidak. Walakin bisyarti idrakul mahkum alaih wa huwa Muhammad fil misal sabiq wal mahkum bih wa huwa alim wa idrakun nasabatil kalamiyah wa hiya nasabatul ilmu li Muhammad. Tetapi dengan syarat mengetahui mahkum alaih subjek contoh seperti perkataan Muhammad dan mahkum bih predikat seperti contoh yang berilmu, serta hubungan makna sesuatu perkataan dengan perkataan lain seperti contoh nisbah ilmu kepada Muhammad. Okey. Yang ni macam saya cakap tadi itulah. Dia ada hubungan antara perkataan Muhammad tu dengan ilmu. Jadi Muhammad tu dia ada ilmu tu menerangkan tentang sifat Muhammad ni, iaitu Muhammad ni seorang yang berilmu. Okey, untuk yang makna tasdik indah hukumat ni, dia tasdik ni untuk mengetahui perkataan tu dia ada kaitan ataupun tidak, dia berlaku ataupun tidak. Maksudnya dia nak kata Muhammad ni seorang yang berilmu ataupun tidak. Ataupun contoh lainnya, Ali laisa bimusafir, Ali tidak bermusafir, dia ada satu cerita je.
Jadi kita nak tahu apa dia punya cerita ni berlaku ataupun tidak secara realitinya sebenarnya. Jadi dia tak ada, itulah dinamakan tasdik. Kita nak tetapkan sama ada cerita tu berlaku ataupun tidak. Faham tak ke tak faham? Okey. Tasdik inda hukama basit li'annahu ibarati inda idraki an-nasabati waqi'ah aw laysa biwaqi'ah. Amma idrakul mahkum alaih wa mahkum bi wa nasabatul kalamiyah fahiya syurut tasdik la ajza lahu. Mengikut mazhab ahli pujangga, tasdik ialah ayat mudah, mempunyai satu unsur kerana ia adalah ungkapan tentang mengetahui perkara berlakunya hubungan maksud ayat tersebut atau tidak berlaku. Maksudnya kat sini macam tadi, dia nak kita kita tahu hubungan Muhammad ni betul ke seorang penyair ataupun Muhammad ni seorang penulis. So dia just kalau mengikut mazhab pujangga ni, dia just nak tahu Muhammad ni seorang yang penyair ataupun seorang yang penulis ataupun seorang guru. Dia macam tu lah. Okay, untuk yang mazhab tasdik inda ta'rif tu, mengikut yang kalau mazhab hukamat ni dia ada dua, iaitu tasdik basit inda mazhab hukamat. Lepas tu lagi satu, dia nak tahu benda ni berlaku ataupun tidak. Kalau yang seterusnya pula, kalau yang menurut tasdik inda Imam Fakhrul Razi, huwa ibarat an idraki mahkum alaih wa idraku mahkum bi wa idraku nasabatil kalamiyah wa idraku nasabati waqi'ah aw laysa biwaqi'ah. Mislu Muhammad syair fahuwa ibaratu anil idrakat al-arba'ah wa kullu idrak minha juz'u minhu. At-tasdik inda Razi murakkab, at-tasdik inda hukama basit. Okey. Yang ni mengikut mazhab Imam Razi, tasdik ialah mengetahui mahkum alaih, mengetahui mahkum bi, mengetahui nisbah hukum dan mengetahui nisbah ayat sama ada benar-benar berlaku ataupun tidak. Okey, maksud mahkum alaih kat sini ialah, tengok yang bawah tu, mauduk. Mahkum alaih sama dengan, maksud seertinya adalah mauduk, iaitu subjek lah. Persoalan utama yang hendak dijelaskan mengenai macam Muhammad. Persoalan tentang Muhammad ni apa? Muhammad ni siapa? Jadi mahkum bih ni mainkan peranan, dia adalah mahkum ni ini mahmul, iaitu objek ataupun predikat ataupun pengkhabaran tentang sesuatu benda. Jadi mahkum bih ni memainkan peranan penting menerangkan tentang mahkum alaih ni. Yang nisbah hukum ni pula rabitah ataupun perkataan yang menjadi penghubung di antara maudud dengan mahmul. Macam contoh, Ali laisa bimusafir. Laisa tu dia punya penghubung ataupun rabitah dia. Okey. Tasdik inda Razi murakkab. Tasdik mengikut cendekiawan ialah ayat mudah mempunyai satu unsur. Tasdik mengikut Imam Razi ialah ayat yang mempunyai beberapa unsur. Maksudnya, kalau yang tasdik ni kan ada dua pandangan menurut inda pujangga dan satu menurut Imam Razi. Kalau menurut pujangga ni, dia tak perlu ikut urutan. Maksudnya dia tak perlu ada lengkap semua tu. Iaitu mahkum alaih, mahkum bi, mahkum alaih yang pertama. Yang kedua mahkum bi. Yang ketiga idraku nasabati kalamiyah. Yang keempat idraku nasabati waqi'ah aw laysa biwaqi'ah. Okey, inda hukamat ni dia tak perlu ada semua ni. Maksudnya dia tak perlu ada keempat-empat ciri-ciri ni. Tapi kalau inda Fakhrul Razi ni, dia kena ada empat-empat benda ni. Iaitu dalam ayat tu mesti ada mahkum alaih, subjek. Dia kena ada mahkum bih, predikat. Dia kena ada nasabati kalamiyah, benda tu berlaku ataupun tidak. Dan idrakun nasabati waqi'ah aw laysa biwaqi'ah. Jadi perbezaan untuk hukumat dengan Imam Razi ni, kalau hukumat dia basit, kalau inda Razi dia murakkab, dia mesti ada empat jenis ni. Faham tak ke tak faham? Laju sangat ke?
So nanti kan kalau dia tanya, kalau kat exam untuk yang tasdik indah hukamak dengan tasdik indah Imam Fakhrul Razi, dia akan tanya perbezaan tasdik antara mazhab hukamak dengan mazhab Imam Razi. Okay, kalau kalau indah hukamak, makna basit yang pertama adalah perkara yang perlu ada untuk tasdik indah hukamak ni adalah yang pertama, tasdik basit indah mazhab hukamak. Yang kedua, tasdik ni dia tidak berjuzuk indah mazhab hukamak. Maksudnya dia tak perlu tersusun ataupun tak perlu ada 4 kriteria ni lah. Tapi kalau untuk Imam Razi ni, dia kena ada 4 tu. Dia kena, kalau Imam Razi jawapan dia yang pertama, tasdik inda Imam Razi wa huwa murakkab. Yang kedua adalah maudu' wa mahmul wa nasabatu kalamiyah wa ajza inda Imam Razi. Dapat tak yang ni? Dapat tak untuk perbezaan mazhab hukamat dengan mazhab Imam Razi? Kalau mazhab hukamat, lagi sekali saya ulang, kalau mazhab hukamat ni dia adalah basit dan dia tidak perlu berjuzuk, iaitu la ajza' lahu. Dia ada 2, iaitu basit dan la ajza' lahu. Tapi inda Imam Razi dia adalah murakkab, iaitu dia perlu ada maudu', mahmul, nasabati kalamiyah atau ajza' inda Imam Razi. Maksudnya yang untuk Imam Razi tu dia kena ada 4 kriteria tu. Okey. Yang seterusnya, taqsimul ilmi inda daruri wan nazari. Ilmu terbahagi kepada nazari, kepada daruri dan nazari. Untuk yang tasawur dan tasdik ni dia ada 2 pembahagian, iaitu satu daruri, satu nazari. Asy-syarhu yang qasimul ilmu alladhi huwa tasawur at-tasdik ila daruri wan nazari fatakun al-aqsab arba'ah. Iaitu yang pertama, tasawur daruri, tasdik daruri, tasawur nazari, tasdik nazari. Tasawur nazar, ilmu iaitu tasawur dan tasdik terbahagi kepada nazari dan daruri. Maka ilmu ini terdapat 4 bahagian, iaitu tasawur nazari, tasawur daruri, tasdik nazari, tasdik daruri. Wa ilaika ta'rif kullu tasawur nazari huwa ma yahtaju fi tasawwurah ila ta'mul, yakni ila al-fikri wan nazar. Sesuatu yang memerlukan kepada pemerhatian, iaitu kajian dan penelitian. Al-fardu ayyu syakhsu minna yahtaju fi ma'rifatihi li mafhum ma'na insan ila umur ma'lumat yatawassal biha ila hadzal mafhum alladhi kana majhulan ladayhi wa hadhihi al-umur hiya haqiqatuhu allati hiya hayyun natiq fa idza kana ma'lumina lana tawassalna bihima ila tasawwur al-insan. Seseorang yang ingin mengetahui maksud manusia memerlukan kepada maklumat yang menyampaikan kepada maksud manusia yang ia belum tahu. Perkara maklumat ini sebenarnya ialah haiwan yang boleh bertutur. Apabila ada kedua-dua maklumat ini, maka kita ketahui gambaran manusia itu. Okey, yang ni kan, yang ni tasawur nazari ni, okey, dia ada pembahagian tasawur dan tasdik. Dan dia pecahkan lagi. Tasawur ni dia ada 2, tasawur daruri, tasawur nazari, tasdik daruri dan tasdik nazari. Untuk tasawur nazari ni, dia lebih kepada penelitian dan pengkajian.
Maksudnya untuk kita dapat gambaran tentang sesuatu benda tu, kita perlu teliti benda tu. Kita perlu kaji. Macam contoh tadi, manusia. Manusia ni kalau dalam mantik ni, manusia adalah haiwan. Okay, haiwan ni kalau dalam ilmu mantik, haiwan terbagi kepada dua, iaitu manusia dan haiwan yang pertama maksud dia manusia, haiwan yang kedua maksud dia haiwan lah. Okey, untuk kita tahu maksud haiwan ni yang mana satu, adakah manusia ataupun haiwan, untuk kita tahu haiwan tu membawa maksud manusia, dia ada bagi satu perkataan iaitu an-natiq. Natiq ni bermaksud berkata-kata. Jadi bila kita gabungkan haiwan dan natiq, dia memberi gambaran kepada manusia, iaitu haiwan yang berkata-kata. Dia kat sini haiwan natiq, haiwan yang berkata-kata, bukan bermaksud haiwan tu pandai berkata-kata ataupun haiwan tu boleh bercakap macam kuda, kucing tu semua boleh bercakap. Tapi dia lebih kepada membawa makna haiwan natiq ni memberi gambaran kepada kita bahawa haiwan natiq tu adalah manusia. Iaitu objek, manusia ni adalah objek hidup kan. Jadi manusia ni istimewanya berbanding dengan haiwan lain, dia boleh bercakap. Jadi bila kita kata haiwan natiq, automatik tergambar dekat fikiran kita haiwan natiq adalah manusia. Sebab manusia je yang boleh bercakap. Haiwan tak boleh bercakap kan. Haiwan dia berbunyi, dia berlari apa sebagainya tak. Jadi bila haiwan natiq ni, dia manusia. Inilah yang kita katakan tasawur nazari. Kita perlu kaji haiwan tu, baru kita dapat maksud natiq tu. Faham tak? Faham tak untuk yang haiwan natiq ni? So, bila kita dapat tahu haiwan natiq ni manusia, jadi sebelum kita tahu, mesti kita tak faham kan haiwan ni apa, haiwan apa. Jadi, bila kita dapat perkataan natiq tu, kita dapat penerangan dia. Haiwan natiq tu berkata-kata. Jadi, bila berkata-kata, manusia saja yang berkata-kata. Okay, sebab tu dia katakan tasawur nazari. Sebab kita perlu kaji tentang haiwan tu. Kita perlu kaji lebih dalam lah. Maksudnya kita perlukan penelitian tentang haiwan tu. Baru kita dapat tahu yang sebenarnya maksud dia nak katakan kat sini ialah, maksud yang dia nak gambarkan dekat sini adalah manusia, bukan haiwan. Okey, yang kedua, tasawur nazari. Yang tadi tasawur daruri, yang ni jap. Sana. Okey. Okey. Maaf, dia punya ni yang kedua adalah tasawur daruri. Kalau nazari dia perlukan penelitian, kalau daruri dia sebaliknya, dia tak perlu pun penelitian. Contoh dia, wahwa ma la yahtaju fi tasawur ila fikri wa nazar. Mislu tasawur hararah awil burudah bimujarratil lamsi. Sesuatu yang tidak memerlukan kepada kajian dan penelitian. Contohnya, mengetahui gambaran panas atau sejuk hanyalah dengan melalui sentuhan. Okey, yang ni, kalau tadi untuk kita faham ataupun untuk kita tahu maksud yang dia nak gambarkan adalah manusia, kita perlu teliti benda tu. Kita perlu teliti maksud dia. Tapi kalau tasawur daruri ni, kita tak perlu teliti pun. Kita macam contoh kalau air panas ataupun air sejuk, kita dah dapat tahu benda tu. Hanya dengan melalui sentuhan kita dapat tahu, kita dapat rasa dia panas dan dia dapat rasa sejuk. Kita tak perlu pun nak teliti, oh air ni dia macam ni, macam ni. Sebab tu dia katakan, kalau air panas ataupun gambaran tentang panas ataupun sejuk, kita tak perlu teliti pun. Kita hanya boleh tahu dengan cara kita tengok ataupun kita rasa. Sebab tu dia katakan sejuk ataupun panas ni sebagai tasawur gambaran. Faham tak yang ni? Panas ataupun sejuk, kita boleh tahu melalui sentuhan saja. Kita tak perlu pun kaji lebih-lebih. Ataupun kita tak perlu perkataan lain yang menerangkan tentang al-hararah. Contoh kalau kita bagi al-hararah, kita dah terlintas dekat fikiran kita al-hararah panas. Bila panas, dia
bila kita sentuh dia suam ataupun dia panas. Dia tak perlukan perkataan al-harara, natik ke apa ke. Dia satu perkataan saja kita dah dapat gambaran. Tapi kalau tasawur nazari, dia perlukan dalam dua perkataan macam tu untuk kita faham. Okay. Yang seterusnya, tasdik nazari. Wa ma yatawaqqafu al-hukmu fihi ala fikri wan nazar. Mislu al-hukmu bihudusil alam yahtaju ila qadaya ma'lumat. Ta'alluf ala hay'ati makhsusah natawassal biha ila ma'rifati hadzal majhul tasdiqi. Mislu al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis yantaj al-ilmu al-alam hadis. Tasdik nazari ni pula dia memerlukan penetapan yang memerlukan pengkajian ataupun penelitian. Contohnya, kita nak tetapkan sesuatu alam itu baharu. Ia memerlukan kepada penyataan-penyataan yang dimaklumi, yang tersusun dalam bentuk yang tertentu, yang boleh menyampaikan kita kepada pengetahuan perkara yang tidak diketahui ketetapannya. Contohnya, alam ini berubah. Setiap yang berubah adalah baru. Hasilnya, alam ini adalah baru. Okey, yang ni macam ni tau. Okey. Tasdik kan macam yang kita tahu, tasdik ni lebih kepada penetapan. Kalau tasawur dia gambaran, tasdik ni penetapan. Jadi untuk tasdik nazari ni, penetapan dia memerlukan pengkajian. Contohnya macam tadi, alam baru. Kita katakan alam ni ataupun dunia ni baru. Apa bukti yang menunjukkan alam ni baru? Buktinya alam ni berubah. Maksudnya macam contoh, kalau dulu banyak gunung ganang, banyak pokok, kurang bangunan, tapi sekarang dah banyak pembangunan, dah banyak kenderaan. Itu membuktikan alam itu berubah. Jadi bila alam itu berubah, dia akan menghasilkan alam ini baru. Sebab daripada alam yang lama, daripada yang bergunung ganang kepada yang banyak bangunan. Jadi bila dari situ kita nampak perubahan daripada tak ada bangunan kepada ada bangunan. Bila dekat sini ada perubahan, kita dapat hasilnya alam ini baru. Ini membuktikan alam ini berubah. Bukti alam berubah tu kita dapat tengoklah kan. Jadi sebab tu dihukumkan alam berubah ini dengan alam baru. Setiap yang berubah pasti ada yang baru. Faham tak yang ni? Semua faham tak yang tasdik nazari ni? Macam kias. Dia kalau tasdik nazari ni kita perlukan macam urutan susunan. Mula-mula kita kata alam ni berubah. Apa bukti alam ni berubah? Jadi bila bukti alam ni berubah adalah benda tu berubah menjadi benda yang baru. Hasilnya alam ni adalah baru. Kalau tasdik daruri pula, dia berlawanan. Dia tak perlu pun pengkajian ataupun penelitian macam tasdik nazari tadi. Wala yahtajul hukmu fihi ila fikrihi wan nazar. Mislu al-walad asghar min abihi wal kullu akbar min al-juz'. Sesuatu yang mana penetapan tidak berdasarkan kepada kajian ataupun penelitian. Contohnya, anak itu lebih muda usianya daripada ayahnya. Keseluruhan itu lebih besar daripada sebahagian. Okey, kalau tasdik daruri ni, kita tak perlu pengkaji. Kenapa anak tu lebih muda ataupun kenapa keseluruhan tu lebih besar daripada sebahagian. Sebab bila kita kata keseluruhan, automatik kita akan terbayang keseluruhan tu mesti lebih banyak daripada sebahagian. Betul? Ataupun kita kata anak mestilah, kalau logik akal kita, anak mestilah lebih kecil daripada bapa. Tak ada jadi anak lebih besar daripada bapa. Sebab bapa lahir dulu daripada anak kan.
Jadi sebab tu anak lebih kecil daripada bapa. Jadi bila kita kata al-walad asghar min abihi, kita tak perlu pun kaji kenapa budak tu lebih kecil daripada bapa dia. Sebab kita memang dah tahu bapa lebih lama hidup daripada anak. Kalau macam alam tadi, kita perlu kaji bukti dia yang menunjukkan alam ni baru. Tapi kalau yang anak lebih kecil daripada bapanya ataupun sebahagian lebih kecil daripada keseluruhan, kita dah tahu. Sebahagian tu memang akan separuh daripada penuh. Penuh adalah satu, sebahagian adalah setengah. Jadi memang kita dah tahu yang setengah tu adalah lebih kecil daripada penuh. Tak pernah ada lagi orang kata apa anak lebih besar daripada bapa ataupun sebahagian lebih besar daripada keseluruhan. Yang ni faham tak ke tak faham? Okey, faham. Okey, beza untuk tasawur daruri dengan tasdik daruri ni, tasawur kan dia gambaran. Kalau tasdik dia lebih kepada penetapan ataupun penelitian. Jadi, tasawur ni gambaran panas. Panas kita tahu yang dia panas kan. Kita dapat rasa dengan sentuhan. Tapi kalau tasdik daruri ni, dia lebih kepada penetapan. Kita nak tetapkan tentang sesuatu perkara tu. Contoh kalau macam tadi, anak lebih kecil daripada bapanya. Dia lebih kepada macam ayat lah. Lebih kepada penetapan tentang sesuatu perkara. Kalau gambaran dia kita cakap pasal panas saja. Kalau tasdik ni, dia lebih kepada penetapan hakikat yang memerlukan kepada proses pemikiran dan penelitian untuk mencari kebenaran. Kiranya kalau tasdik tu dia lebih kepada cerita pasal fakta telak. Tapi kalau tasawur ni dia kepada gambaran. Tasdik dia lebih kepada fakta dan tasawur ni dia lebih kepada gambaran. Jadi beza dia adalah kalau tasawur daruri ni dia lebih kepada kita gambarkan tentang benda tu. Kalau tasdik daruri ni dia lebih kepada kan kita teliti tentang fakta tu. Kita teliti fakta tu benar ke tak. Kita nak cari kebenaran lah tentang perkataan ataupun kita nak cari kebenaran tentang ayat anak tu lebih kecil daripada bapa. Faham tak yang ni? Faham lagi ke masih tak faham? الأمور معلومات التي توصلنا إلى تصور مجهول تسمى قولا شرعا كما تسمى تعريفا ومعرفا. Perkara yang telah dimaklumi yang membantu kita untuk mendapat gambaran tentang sesuatu yang belum diketahui. Bagi ahli mantik dikenali sebagai qaul syarih atau dinamakan juga ta'rif dan ma'ruf. إذا أردنا تصور الفرس علينا أن نفكر في أمور معلومات هي حقيقته وهي حيوان صاهل حيوان جنس صاهل فصل. هذه الأمور المعلومات التي هي حيوان صاهل يطلق عليها قولا شرعا وتعريفا. Apabila kita menggambarkan kuda, kita perlu berfikir tentang perkara sebenar, iaitu binatang yang meringkik. Binatang adalah jins dan meringkik adalah fasal. Perkara yang telah dimaklumi iaitu binatang yang meringkik dipanggil kepada qaul syar'i atau ta'rif dan ta'rif. Okey, dekat bawah ni dia punya maksud mu'arraf, pengertian boleh membawa sesuatu untuk mengetahui tentang apa yang belum terbayang di fikiran sebelum ini. Tasawur ni kan gambaran. Jadi mu'arraf ni lebih kepada dia membantu kita memberi pengertian tentang sesuatu yang belum
kita dapat gambarkan lagi. Okey, macam contoh dekat sini, kuda. Kita nak gambarkan kuda. Tapi kita perlu fikir tentang perkara yang sebenar tentang haiwan yang meringkik ni. Kuda ni kan dia berbunyi macam tu kan. Semua tahu bunyi kuda kan. Jadi untuk kita gambarkan kuda ni, kita perlu kan perkataan sahil. Sahil ni haiwan yang meringkik. Jadi haiwan yang meringkik ni adalah kuda. Sebab tasawur ni lebih kepada kita membantu untuk gambarkan kan. Jadi kuda ataupun haiwan ni kan dia banyak jenis kan. Jadi kita perlu untuk dapat gambaran yang lebih tentang haiwan ni. Kalau contohlah dia bagi haiwan. Haiwan ni kan macam saya cakap tadi, haiwan dia ada manusia, ada haiwan. Haiwan tu pula ada banyak lagi. Ada harimau, ada kuda, ada kucing. Jadi untuk kita nak sampai kepada maksud kuda tu, kita kena tahu haiwan sahil, haiwan yang meringkik. Haiwan yang meringkik ni hanya kuda saja. Haiwan lain tak ada. Kalau harimau dia mengaum. So bila haiwan sahil dia meringkik, dia termasuk kepada gambaran yang jelas. Faham tak yang ni? Dekat sini dia just cuba nak terangkan apa tu tasawur, iaitu gambaran tentang sesuatu perkara. Dia nak terangkanlah yang tasawur ni merupakan satu gambaran. Sesuatu gambaran tentang sesuatu perkara ataupun macam tadi haiwan tu. Dia nak gambarkan tentang haiwan tu dengan lebih lagi. Dia nak terangkan tentang haiwan tu dengan lebih lagi. Jadi dia nak terperincikan lagi. Dia nak kata tentang kuda. Jadi dia perlukan haiwan sahil, haiwan yang meringkik. Jadi kita dapat gambaran dah bila kata haiwan sahil, dia merupakan kuda. Faham? Kita lebih jelas lah bila haiwan tu ada perkataan ataupun ada penerangan dia sahil tu, kita dapat makna dia dengan lebih jelas, kata-katanya ataupun ayat tu lebih jelas untuk kita faham makna haiwan sahil tu. Okey, yang seterusnya, al-umur al-ma'lumat allati tawassalna ila ma'rifatil majhul tasdiki tusamma hujah. Mislu al-mu'min mahbub. Hadha al-hukmu huwa isbatul hubbu lil-mu'min yahtaju ila tartib qadaya ma'lumat ta'alluf ala hay'ati makhsusati. Tawassalna ila ma'rifati hadha al-majhul wa huwa isbat al-mahbub lil-mu'min. Al-hubbu lil-mu'min mislu mu'min sadiq wa kullu sadiq mahbub. Izan al-mu'min mahbub. Perkara yang telah dimaklumi yang menyampaikan kita kepada mengetahui perkara yang tidak diketahui ketetapannya. Ini dinamakan hujah. Contoh, orang beriman dikasihi. Ketetapan ini mensabitkan kasih itu untuk orang yang beriman, memerlukan kepada susunan ayat yang dimaklumi untuk menerangkan keadaan tertentu yang menyampaikan kita kepada perkara yang tidak diketahui, iaitu mengatakan kasih untuk orang yang beriman. Contoh, orang beriman adalah orang yang benar. Setiap orang yang benar itu dikasihi. Jadi orang yang beriman itu dikasihi. Ayat ini membantu kita untuk mendapat hujah tentang ayat-ayat ini membantu kita untuk mendapat kepastian tentang menyatakan kasih untuk orang beriman dinamakan sebagai hujah. Okey. Jadi dia tasdik. Tasdik ni lebih kepada hujah. Kalau tasawur tadi dia katakan
lebih kepada gambaran yang jelas. Kalau tasdik ni lebih kepada kan hujah. Sebab tasdik ni kita nak tetapkan tentang sesuatu perkara tu. Jadi kita perlukan hujah yang lebih untuk tetapkan dia, untuk nafikan dia ataupun kita benarkan ayat tu. Kalau macam contoh mukmin ni mahbub. Apa bukti orang yang beriman itu dikasihi? Jadi dia bagi hujah. Mukmin sadiq. Mukmin itu seorang yang benar. Dia bagi hujah mukmin ni mahbub kan. Hujah dia adalah orang yang beriman itu seorang yang benar. Dan setiap orang yang benar mesti dikasihi. Jadi orang yang beriman dikasihi. Maksudnya kat sini, maksudnya orang yang beriman mestilah benar kan. Tak ada orang yang beriman yang menipu. Jadi bila kita berkata benar ataupun kita bersifat dengan sifat yang benar, kita akan dikasihi. Jadi sebab itulah orang yang beriman itu dikasihi. Dia ringkaskan. Kalau ini kan dia macam gabungan kan. Mukmin sadiq. Wa kullu sadiq mahbub. Izan mukmin mahbub. Setiap orang yang beriman dia akan menjadi seorang yang benar. Dan setiap orang yang benar dia akan dikasihi. Jadi mukmin, sebab itulah mukmin yang benar itu dikasihi. Kaedah dia sama dengan tasdik nazari. Dia menetapkan tentang ayat ataupun penyataan tu. Kita nak tetapkan benda tu benar ataupun tidak. Benda tu benar ataupun palsu. Kita nak benarkan ayat tu. Kita nak benarkan mukmin mahbub ni, mukmin yang orang yang dikasihi ni, orang yang beriman ni dikasihi, ataupun kita nak nafikan orang yang beriman tu dikasihi. Sebab tu dia sediakan hujah. Kenapa orang beriman tu dikasihi? Sebab orang beriman tu dia seorang yang benar. Sebab dia benar, sebab itulah dia dikasihi oleh orang lain. Dia sediakan hujah-hujah untuk kita sampai. Ya, betul. Dia ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra dengan natijah. Yang ni nanti kita akan belajar dekat tasdik yang buku dulu. Yang ni nanti ada kaedah dia untuk kita tetapkan dia punya cara untuk kita tetapkan ayat itu benar ataupun palsu. Cara kita nak tetapkan ayat tu benar ataupun kita nak nafikan ayat tu. Yang ni nanti kita akan belajar nanti. Sekarang ni dia just pengenalan je lah. Kejap. Natijah tu dia hasilkan dia punya bukti. Kalau natijah tu yang mukmin mahbub. Kalau hujah tu dia punya yang ni, kullu sadiq mahbub. Natijah bukan hujah. Natijah dia punya hasil ayat tu. Hasil gabungan. Natijah tu dia hasil mukmin sadiq, mukmin orang yang beriman benar. Dan setiap orang yang benar dikasihi. Yang tu dia punya hujah. Kalau yang mukmin mahbub ni dia lebih kepada natijah, hasil. Sebelum kita nak sampai kepada hasil, kita kena ada dia punya hujah. Kenapa kita katakan orang yang beriman tu dikasihi? Hujah dia sebab orang yang beriman tu dia berkata benar ataupun dia bersifat dengan sifat yang benar. Dan setiap yang benar itu dikasihi. Sebab tu dia dapat hasil dia mukmin mahbub. Faham lagi ke? Ke masih ada yang tak faham?
Tasawur dia lebih kepada gambaran, kita nak gambarkan benda tu, nak gambaran yang lebih jelas. Kalau kita tak dapat gambarkan, kita nak gambaran yang lebih jelas. Kalau tasdik, kita nak tetapkan benda tu benar ataupun salah. Kita nak tetapkan fakta tu betul, perlu ke kita nak hujah-hujah lain untuk kita tetapkan benda tu, ataupun just bila kita cakap, kita bagi pernyataan tu, kita dah tahu benda tu betul, benda tu salah. Kita kena terima benda tu. Okay, untuk yang tadi tu kan, saya lupa nak bagi tahu. Untuk yang tasdik, okay, buka balik yang tasdik tadi. Ada yang tertinggal. Tasdik inda Razi tu murakab kan? Okay, faham tak maksud murakab kat sini?